Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita ayat yang ke-24 dan ke-25 daripada surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Kita keluarkan dulu perkataan yang mudah daripada isim ataupun haraf popular. Mudah itu sama ada dia termasuk dalam diagram warna pink ataupun perkataan yang dah terlalu kerap berulang di dalam Quran dan kita telah bincang. Pertama, hum maknanya mereka. Ini dipanggil dhamir apa? Muttasil. Apa makna muttasil? Bersambung. Qalilan, tahu tak tuan-tuan? Sedikit. Kalau banyak, kasiran. Okey, itu perkataan tu maknanya biasa pada kita tetapi tak ada masuk dalam diagram warna pink tapi makna dia biasa. Qalil makna sedikit, kasir banyak. Summa. Kemudian haraf apa tu? Summa. Haraf ataf. Kena ingat 4 haraf ataf yang sangat kerap digunakan. Wa, summa, au dan fa. Kemudian jumpa lagi dhamir muttasil hum, maknanya mereka. Ila, haraf jar, ya, kepada. Azab cakap Melayu, azab atau siksaan. Ghaliz kita kena tengok kamus nanti, ya. Waw, haraf apa tuan-tuan? Dia menyambung cerita daripada ayat yang sebelum ini. Jadi haraf ataf. Lam taukid maknanya, lam taukid maknanya tuan-tuan, cuba tengok golongan haraf taukid. Yang pertama inna, yang kedua qad, yang ketiga la, itu lam taukid tu, dan yang keempat na, nun yang bertasydid di hujung. Maka semua itu diterjemahkan sesungguhnya, pasti, sungguh, benar-benar. Itu yang menunjukkan tegaslah. In kita sudah bincangkan walaupun tak masuk dalam diagram warna pink, tetapi in kita sudah bincang.
Ya, dia haraf apa namanya tuan-tuan? Haraf in. Dia rupa dia macam ni. In. Itu kalau an haraf nasab. In dia haraf syarat. Tuan-tuan ingatkan, haraf syarat. Tapi kalau dia masuk dalam fi'il mudhari', dia jadi haraf jazam juga. Tengok dua. Tetapi kali ini dia masuk dalam fi'il madhi. Fi'il madhi boleh tak dimatikan? Tak boleh, kerana fi'il madhi kesemuanya mabni. Fi'il amar tidak boleh diganggu, fi'il madhi tidak boleh diganggu. Yang nak diganggu hanya fi'il mudhari' sahaja. Okay. In mana haraf syarat dan haraf jazam. Haraf jazam sekiranya dia masuk dalam fi'il mudhari'. Kalau masuk dalam fi'il madhi, dia tak ganggu apa-apalah. Tak dapat nak kacau. Hum, mereka, dhamir muttasil. Man, istifham. Kalau siapa yang isim mausul. Kalau istifham, apa makna istifham? Bertanya, macam mana? Siapakah? Okey, siapakah? Maka dia adalah isim istifham. Kalau kita terjemahkan man, siapa yang, makna dia isim mausul. Okey. Khalaqa, perkataan yang sangat kerap digunakan. Apa makna khalaqa? Ya, tapi fi'il madhi dhamir dia kena sebutlah. Fi'il madhi apa dhamir dia? Huwa, dia telah mencipta. Okey. As-samawat, perkataan yang sangat maklum. Maknanya langit-langit. Okey, kalau satu langit disebut as-sama', bumi. Al-ard, ya, bintang. An-najmu, bulan. Al-qamar, laut. Al-bahru, sungai. An-nahar, jamak dia anhar. Itu kerap digunakan, Okey. Waw haraf ataf. Al-ardu, al-ardu, bumi. Ini yang dipanggil lam taukid, tuan-tuan. Macam mana nak terjemah? Sungguh, ya, pasti. Ini juga dipanggil nun taukid, tuan-tuan. Maknanya sama, sungguh, pasti. Tengok mana yang sesuai. Ini dimaksud lam taukid, ini nun taukid yang tersenarai dalam inna qad. La tu la ini, na tu na yang ini. Ini nun taukid. Makna dua haraf taukid digunakan dalam perkataan ini. Allahu. Qul. Ini perkataan ni kerap diguna. Katakanlah. Kalau mati macam mana hujung dia? Fi'il amar. Apa dhamir dia? Anta. Macam mana nak terjemah? Qul anta. Katakanlah oleh anta, engkau. Ini adalah qul, tetapi bila disambungkan dua huruf yang mati, qul dengan al, maka dibariskan bawah untuk menyambung. Ini adalah baris yang mendatang, bukan baris asli. Baris untuk menyambung dua perkataan yang berbaris mati, dua huruf yang baris mati. Qul dengan alhamdu, bila disambungkan jadi qulil hamdu, Macam kita baca dalam zikir kita pagi petang, qul Allahumma, jadi macam mana? Qulillahumma malikal mulki. Alhamdu, ini perkataan. Apa makna alhamdu? Pujian itu. Li, untuk, kemudian perkataan Allah. Yang saya tanda right itu perkataan yang sangat biasa dengan kita. Yang saya tanda X itu adalah perkataan popular. Bal kita sudah belajar, tuan-tuan. Bal, bahkan, sebenarnya. Bal, dia haraf apa dia panggil? Ini kita sudah belajar baru ni. Dia panggil haraf idrab. Apa makna idrab? Berhenti, bercerita. Cerita, berhenti bercerita. Okey.
cerita yang sebelumnya. Berhenti bercerita. Uish, tak betul bahasa Melayu saya. Tolong tuan-tuan. Maknanya kita berhenti bercerita, betul tak bahasa Melayu? Berhenti bercerita. Cerita ataupun bercakap. Ya. Okey. Cakap yang sebelumnya. Tak nak cerita lah. Kita nak cerita yang sekarang ni. Bahkan sebenarnya sekarang ni apa? Ya. Itu dipanggil harfu idrab. Ya. Idrab. Okey tuan-tuan, kita jumpa perkataan tadi. Aksar, kalau qalil makna sedikit, aksar kebanyakan, lebih banyak, boleh hum mereka, la tidak. Ya'lamun fi'il mudhari', apa dhamirnya tuan-tuan? Dhamir dia hum. Ya'lamuna, hum hum ya'lamun maknanya mereka mengetahui. Ini perkataan ni sangat kerap berulang, mereka mengetahui. Boleh nak? Kita nak, ni yang sebenarnya cakap Melayu, buang ya, buang waw nun, jadi ain lam mim. Makna apa? Ilmu. Ilmu makna tahu. Tahu mengetahui. Mereka mengetahui. Ya. Okey. Sudah nah? Jadi beberapa perkataan kita akan bincang setelah kita tolak yang maklum. Ya. Kita anggap yang ditandakan merah ini semakin hari semakin maklum kepada kita. Sebab berulang kerap kali. Kita akan bincang satu, numatti'u, natarru, dua, ghaliz, tiga, sa'al. Ni cakap Melayu tuan-tuan. Buang sa'al, soalan cakap Melayu. Nak bincang tak? Tak payah bincang. Tak payah bincang, dah cakap Melayu. Tapi ini fi'il. Apa ni? Sa'alta. Ujung dia ta. Fi'il madhi. Apa dhamir dia? Anta. Anta sa'alta maknanya engkau. Fi'il madhi telah bersoal, jawab, bertanya. Itu soal. Cakap Melayu. Engkau telah bertanya. Engkau telah menyoal. Itu jadi Melayu. Kita kurangkan lagi ketensionan kita ni dalam bahasa Arab. Sebab makin hari makin sedikit kita kena belajar. Ini perkataan ni kita bincang. Kita dah tahu makna yaqul kan, tapi kita nak bincang. Perkataan ni kita tahu makna, tapi kita nak bincang. 4 lah. Yaqul makna apa? Qala yaqulu, berkata. Ini perkataan kerap diguna. Qala yaqulu qul. Silakan Abdul Hanan. Hari ni cukup rehat kot. Okey. Ni qul, kita tahu makna ni. Tahu makna qul, makna tahu makna yaqulu. Habis 4 je lah kita bincang malam ni. Nampak boleh balik cepat. 4 perkataan sahaja yang sebenarnya tuan-tuan perlu merujuk kepada kamus. Semakin hari semakin kurang. Semakin hari saya tidak ada modal nak mengajar. Ya, semakin kurang kita punya perkataan yang kita tak faham lah. Okey, di sini sudah nah. In, haraf syarat dan jazam. Bila disebut haraf syarat tadi, bermakna perkataan tu, ayat itu apa? Tidak lengkap, makna tergantung. Dia perlu kepada tergantung tu dipanggil ayat syarat. Pelengkapnya dipanggil ayat jawab. Mana kita mesti cari sampai jelas dia punya pelengkap daripada ayat tersebut. Okay, perkataan yang pertama yang kita nak cari tuan-tuan ialah numatti'u. Numatti'u. Okey tuan-tuan, ini fi'il apa ni tuan-tuan? Fi'il mudhari' yang pangkal dia nun. Maknanya apa tuan-tuan?
Nahnu numatti'u. Nahnu maknanya kami. Fi'il mudhari' maknanya sedang atau akan. Okey, perbuatan dia. Macam mana nak cari dalam kamus? Ya, punca perkataan dia kita buang penambahan yang ada pada nun, dia jadi ta'a. Sabar dulu, sebab ini bukan fi'il, ini fi'il madhi sifar 1. Ini adalah punca perkataan 3 huruf. Tetapi dalam kita punya ayat ini, cuba tengok, kalau huwa jadi yumatti'u. Cuba tuan-tuan tengok pattern yufa'ilu. Yumatti'u, yufa'ilu. Sifar berapa tu? Yufa'ilu. Cuba tuan-tuan tengok, dia adalah sifar 3. Diagram warna kuning. Siapa tak ada kamus lagi, ada satu lagi tuan-tuan. Yang tempah dulu ada 7, ada 8 orang, tapi tinggal 1 je. Ada? Okey bang, cepat 1. Nanti abang tu tak dapat nanti. Kadang-kadang apa ni, ada yang apa ni, ambil lebih. Dia suka. Okey, kalau tuan-tuan tak apa bang, kemudian tak apa. Okey, yufa'ilu adalah sifar 3 Tuan-tuan cuba jadikan sifar apa ni, yumatti'u, cuba jadikan fi'il madhi kepada apa ni, sifar 3. Macam mana bunyinya? Fa'ala, betul? Yufa'ilu. Okey, kalau perkataan mata'a, untuk jadikan dia sifar 3 macam mana? Okey, sifar 3 akan jadi mata'a. Jadi punca perkataan ialah sifar 1 3 huruf mata'a. Tetapi makna sebenar yang tuan-tuan nak cari dalam kamus ialah mata'a. Silakan. Dia duduk sebelah menyebelah itu. Duduk atas bawah ya, contoh. Ya, berapa? 379. Tuan-tuan jangan lambat, orang bagi tahu. Okey, 379. Mata'a makna membawa pergi sesuatu. Kalau mata'a, okey, mata'ahu. Tuan-tuan jumpa perkataan hu yang bersambung, itu maknanya itu dhamir muttasil dengan fi'il lah tu. Muka surat 379, kolom sebelah kiri di tengah. Mata'a ni punca perkataan dia 3 huruf. Kemudian tuan-tuan jumpa di bawah dia perkataan mata'ahu. Okey, mata'ahu Allahu. Apa makna mata'a? Memanjangkan. Situ disebut fa'il dia, iaitu Allahu. Maf'ul lebihnya ialah dhamir muttasil tu. Nya, Allah telah memanjangkan usianya. Itu satu perkataan. Mata'ahu. Ada lagi? Itu je ya. Okey, tamatta' itu perkataan lain. Maknanya bersenang-senang dengan demikian selamanya. Istamta'a. Okey, tak apa. Maknanya di sini matta'a, Allah memanjangkan usianya. Memanjangkan maknanya memberikan kesenangan lah. Kalau dalam tafsir numatti'u tu makna kami memberikan kesenangan. Kalau kesenangan dia, umur dia panjang, hidup dia mewah, macam tu. Okey. Jadi macam mana kita nak terjemah? Numatti'u, kami memberikan kesenangan atau memanjangkan umur. Memberikan kesenangan atau memanjangkan umur. Okey tuan-tuan, siapakah fa'il di sini? Dhamir dia nahnu. Nahnu. Numatti'u nahnu. Betul tuan-tuan?
Okey, cuba jalankan fi'il mudhari' sekejap. Fi'il mudhari' daripada huwa. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa yumatti'u sampai kita dapat numatti'u. Okey, cuba jalankan diagram fi'il mudhari' warna kuning Okey, bila huwa dia baris depan sampai ke bawah, semua punca pangkal perkataan baris depan semua Cuba jalankan huwa yumatti'u, huma, hum, hiya, huma, hunna yumatti'na, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana umatti'u, nahnu numatti'u, makna kami memberikan kesenangan, kami memanjangkan umur. Fa'il dia dhamir itu iaitu nahnu tu siapa? Allah. Maf'ul bihnya mana? Hum. Kalau tuan-tuan tengok dalam kamus ada dhamir dilekatkan dengan fi'il. Misal kata matta'ahu dalam kamus tu, ni dia menunjukkan fi'il yang perlu maf'ul bih. Perkataan numatti'u perlu maf'ul bih hum, itu dhamir muttasil Dhamir muttasil dengan fi'il mesti jadi maf'ul bih. Cuba terjemah numatti'uhum, kami memberi kesenangan kepada mereka. Okey, seterusnya tuan-tuan, perkataan qalilan tuan-tuan dah tahu apa maknanya? Sedikit. Sedikit bermakna dia tu apa? Sedikit tu sedikit dia. Kalau saya punya tafsir saya ayat yang ke-24, muddatan qalilan, tempoh yang sedikit, makna tempoh yang sementara. Okey, sekarang ni qalilan tuan-tuan dah tahu makna sedikit. Cumanya tuan-tuan kena bagi alasan kenapa qalilan itu baris di atas. Yang Ustaz Nasaruddin ajar dulu, isim bila dia baris atas ada berapa sebab. Ada lagi tak nota tu? Tuan-tuan nak tak saya buatkan diagram liminate warna purple pula? Kita ada diagram warna hijau, itu pelajaran tadika kita, dan diagram warna kuning itu untuk fi'il dan sifir, dan warna pink iaitu isim dan haraf popular. Nak warna purple pula? Saya buatkan insya-Allah. Nanti kalau saya ingat saya buatkan 70 saya besarkan supaya tuan-tuan ada di situ Yang sebenarnya bila disebut saja isim bila berbaris di atas ada berapa bang? Isim mansub. Siapa teringat? Isim mansub ada 11 sebab. Jadi jangan lari daripada 11 sebab. Kalau kita sebut isim, kita jumpa isim, semua dah kenal isim, ada alif lam atau tanwin tu kan, dia berbaris di depan, dia ada berapa sebab? Kalau baris depan isim marfu' ada 6 sebab. Okey, kalau kita nak jadikan isim tu, kita jumpa dalam Quran isim tu baris di bawah. Isim majrur ada 2 sebab, iaitu pertama lepas haraf jar dan yang kedua mudhafun ilaih. Itu saja. Tetapi ada isim kadang-kadang dia baris depan, kadang-kadang baris bawah, kadang-kadang baris atas. Sebab dia mengikut dia. Dia bukan sebab mabni, dia mengekor je. Perkataan sebelum dia baris bawah, dia pun baris bawah. Perkataan sebelum dia baris atas, dia ikut baris atas. Ada 4 sebab di situ. Tawabi' dalam kumpulan tawabi' itu ada 4. Nanti kita tengoklah satu-satu. Pertama sifat. Yang kedua ma'tuf.
Yang ketiga badal atau dan yang keempat taukid. Yang tu nanti, sebab semua perkataan dalam bahasa Arab apabila hujung dia bagi depan ada 6 sebab alasan dia. Kalau dia baris atas, 1 daripada 11 sebab. Kalau dia baris bawah, ada 1 daripada 2 sebab. Dan ada yang dia baris tu sebab dia mengikut saja. Nanti kita bincangkan insya-Allah panjang umur. Sebab itulah kita akan bincang semua perkataan ni mesti dapat dibagi alasan kenapa dia berbaris di depan, bawah dan atas. Okey tuan-tuan, soalannya qalilan kenapa baris di atas? Hal ya. Hal adalah salah satu isim yang berbaris di atas. Banyak andaian boleh dibuat hal, tapi dalam beberapa kitab yang saya rujuk tak adalah alasan hal ni. Tapi dalam hal ni nampak macam boleh. Kami memberikan kesenangan kepada mereka dalam keadaan sedikit. Dari segitu. Tapi saya tak jumpa alasan tu dalam kitab-kitab nahwu. Mungkin tak cukup banyak buka. Ada beberapa alasan, cuba tuan-tuan tengok kalau dalam tafsir saya dia kata numatti'uhum. Makna kami memberikan kesenangan kepada mereka. Dia kata muddatan. Apa makna muddatan? Satu tempoh. Muddatan ni bila tempoh masa dia dipanggil isim apa? Isim zaraf zaman. Dia ada satu istilah. Satu istilah bila isim zaraf dia berbaris di atas, ada satu nama dia dalam ilmu nahwu dipanggil maf'ulun. Nama je lain tapi memang isim zaraf. Fi. Nanti kita tengok satu-satulah. Fihi. Maf'ulun fi. Kami memberikan kesenangan kepada mereka dalam tempoh. Qalilan ni dia kata qalilatan ini tapi dia buat tafsir dalam bentuk muannas. Qalilatan, sedikit. Tempoh yang sedikit. Jadi kalau sedikit ni bagi atas dia jadi apa? Sifat kepada muddatan, qalilatan. Itu satu penafsiran. Kalau tafsir Syekh Wahbah Zuhaili, dia tafsir macam tu. Kami memberi tempoh kepada mereka dalam tempoh yang sedikit, tempoh yang sementara. Ada satu tafsir lagi, itu kemudian lah. Sebab saya tak nak bincang benda tu lagi Okey, jadi makna dia adalah sifat kepada satu perkataan yang tak nampak di situ. Itu satu yang dijelaskan lah. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan numatti'u, memberikan kesenangan hum kepada mereka, qalilan, sedikit. Itu makna dalam tempoh yang sedikit. Okey. Semah, kemudian natarruhum. Apa perkataan dia? Natarru. Okey, cuba tuan-tuan perhatikan natarru itu fi'il apa? Fi'il nun dipangkal, baris depan di hujung. Natarru fi'il mudhari'. Okey, dhamir dia apa? Nahnu natarru. Jadi tuan-tuan dah dapat terjemahkan nahnu. Apa makna nahnu? Okey, natarru. Macam mana nak buat ni tuan-tuan? Kalau nak cari dalam sefer, jadikan dia huwa. Kalau huwa macam mana?
Huwa ialah yadtarru. Yadtarru. Cuba tuan-tuan tengok pattern ni sifir berapa ni? Yafta'ilu. Sifir berapa tu? Yafta'ilu. Fa'il mudhari' sifir 7. Betul tuan-tuan? Fa'il mudhari' sifir 7. Saya ni nak cuba ni tuan-tuan. Saya nak cuba ni. Sebab kalau sifir 7 bunyinya apa ni? Yang sebenar ya. Kalau sifir 7 dia bunyi ya tarru. Macam tu susah tak nak sebut? Ya tarru. Susah kan? Sebab ta ni satu makhraj dengan ta, maka dia sebut terus dengan tebal yalta. Tak payah yaltaru, ya. Kita muncung dan tarik. Okey. Kalaulah teori saya ni betul, jadi apa yang kita nak buang ni tuan-tuan? Supaya dia jadi 3 huruf. Ya, lepas tu ya ta ni atau ta ni, ya dengan ta ni. Jadi kalau betul tuan-tuan cari punca perkataan dia, apa dia? Dot ra. Ada berapa huruf tu? 2, tapi tasydid dikira 3. Darra. Cuba tuan-tuan cari. Ya? Darra. Kalau ada rezeki lah. Tak ada rezeki, teori saya tarik balik lah. Darra. Macam betul. Cuba buka muka surat 197. Ya. Ya tuan-tuan, jumpa tak? Daripada perkataan darra, darra muka surat 97 kolom sebelah kanan. Tapi ittarra kolom sebelah kiri. Jumpa tak? Okey, nanti perkataan darra dah jumpa belum? Dot ra. Okey tengok sini tuan-tuan baik-baik. Yafta'ilu. Cuba tuan-tuan jadikan dia fi'il madhi. Sifir berapa tadi? 7. If ta'ala. Kalau yang ni macam mana nak jadikan fi'il madhi dia? Yadtarru. Lepas tu okey. Ta tadi telah bertukar dengan ta, tarra. Yang ini tuan-tuan jumpa dalam kamus. Punca daripada perkataan darra, lepas tu jumpa tarra. Cuba cari muka surat yang saya bagi tahu. Muka surat apa tadi? 197. Tuan-tuan jumpa tak perkataan tarra tengah-tengah tu? Okey, tarra. Semua dah jumpa? Muka surat 197. Dah jumpa belum? Dah jumpa, tandakanlah special perkataan ni. Sebab terpaksa ditukarkan ta kepada ta untuk memudahkan sebutan. Asalnya tarra jadi tarra. Jumpa apa makna tarra? Memaksa. Okey, maknanya kalau tarra ini fi'il madhi huwa, dia telah memaksa. Hu tu adalah maf'ul bihnya. Nak menunjukkan perkataan memaksa perlu kepada maf'ul bih, iaitu memaksa akannya. Okey, itulah dia. Ittarra fi'il mudhari' dia. Yadtarru ada di situ tak? Dalam kamus kita ada tak? Ittarra
Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada rezeki. Sebenarnya rezeki dia dalam sefer. Kalau tuan-tuan boleh jalankan fi'il madhi ittarra, fi'il mudhari' dia akan terus ikut yattarru. Kalau fi'il madhi dia ifta'ala, fi'il mudhari' dia jadi yafta'ilu. Fi'il madhi dia bunyi ittarra, mudhari' dia yattarru. Yattarru. Apa makna yattarru? Dia memaksa. Okey, sekarang ni tuan-tuan kita ambil lah perkataan ni, jalankan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yattarru ni. Kita jalankan tuan-tuan diagram warna kuning. Okey, silakan. Huwa yattarru. Makna dia memaksa. Okey. Huwa yattarru. Huma, ya, hum, hiya tatarru. Ini menguji makhraj ni. Dad di mana makhraj dia? Iaitu di pinggir lidah, ya, tepi. Tapi tak payah berong pun tak apa. Tak perlu berong, ketepikan je sikit. Ya. Kemudian ta di mana makhraj dia? Hujung lidah kena atas gigi kacip atas. Ya, yattarru. Ya. Yattarru. Okey. Hiya tatarru. Huma, hunna. Tasydid macam mana nak buat tu? Saya pun ada masalah tu tuan-tuan, Saya nak cuba kalau ada rezeki kita dalam buku kita ni, sefer 7 yang ada tasydid di hujung. Kalau ada rezeki adalah. Tak ada rezeki tuan-tuan. Perkataan ni tak ada. Istarra. Dah masuk isyak ke? Belum dah. Dia boleh kalau kita nak ambil contoh dia seperti sefer 8, boleh. Muka surat 251. Ini boleh kita kiaskan di situ. Dia punya pattern sama macam pattern sefer 8 Muka surat 251. 251. Dia lebih kurang boleh dikiaskan sama dengan sefer 8. Muka 251. Mari kita cuba jalankan. Dah masuk dah. Okey, kita tangguh dan tandakan 251. InsyaAllah kita jalankan selepas isyak. Kata ihmarra ittarra. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.